Cara menyandanya raja-raja Mesir zaman dulu. Bukan nyanda tie boleh-boleh makan bukan tu. Tapi nyanda cara raja Mesir. Firaun dulu-dulu. Bagaimana cara dia nyanda? Iaitu dengan mengangkat sebelah kaki dia. Dia tukar dengan lengan kiri dia. Nah, boleh nampak? Dia tok lengan kiri gini kan? Awak contoh dah. Dia tok lengan kiri gini. Ya kat kaki kanan. Duduk gini. Ni dia panggil duduk ittikak. Nah. Tu makan lagu tu Nabi lagi. Sebab ke apa? Orang-orang sombong lah makan lagu tu. Tak. Orang jauh ni tak makan lagu tu. Kedudukan sombong. Nabi lagi. Bukan nyanda dia ataupun nyanda di kursi, bukan. Tu tidak dilarang. Makan dalam keadaan nyanda dinding tidak dilarang. Jadi yang makruhnya duduk dengan cara tadi. Haddatsana Muhammad bin Bashar akhbarana Abdurrahman bin Mahdi akhbarana Sufyan an Ali bin al-Aqmar qala sami'tu Aba Juhaifah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la akulu muttaki'an. Hadis dia sama, cuma lafaz ia berbeza. Tiadalah aku makan dalam keadaan menyandar. Haddatsana Yusuf bin Isa akhbarana Waqi' akhbarana Israilu an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadah. Aku melihat Nabi menyandar pada bantal. Nabi ambil bantal letak tepi ni kepik. Nabi duduk nyandar di batal gitu. Babu ma jaa fi ittika'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ia datang ia pada menceritakan berkenaan ittika, bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Amr bin Asim akhbarana Hammad bin Salamah an Humaid an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakian, bahawasanya Nabi adalah ia sakit. Satu hari Nabi sakit, fa kharaja, maka Nabi keluar daripada rumah dia, yatawakkau ala Usamah bin Zaid. Nabi bersandar pada Sayyidina Usamah bin Zaid. Ni kan kita cara bersandar Nabi. Hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan Nabi nyandar. Dan Nabi bersandar pada Sayyidina Usamah bin Zaid. Nabi ni dia tidak tinggal semaya berjemaah. Cuma ketika dengan hampir kewafatan dia sakit. Masa tu adalah ketika yang Nabi tinggal semaya berjemaah. Nabi tu nak semaya lah ni. Nyandar kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Ketika dia sakit tu. Wa alaihi, Nabi memakai thaubun qitriyun, kain daripada qatar. Kain daripada qatar. Qad tawashshaha bihi, ia diselemparkan pada tubuhnya. Nabi kain besar, kain daripada qatar. Nabi buat supaya orang pakai ihram tu. Nabi buat jadi baju lah kain tu supaya orang pakai ihram. Fa shalla bihim, maka Nabi pun semaya bersama dengan mereka, puak-puak sahabat. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Muhammad bin al-Mubarak akhbarana Atha bin Muslim akhbarana Ja'far bin Burqan an Atha ibni Abi Rabah anil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Aku masuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sakit. Alladhi tuwfiya fihi, yang mana Nabi wafat dengan sebab penyakit tersebut. Mana ni masa sakit yang terakhirlah. Antara sebab Nabi jadi sakit ni ialah kesal daripada sihir yang dibuat oleh seorang perempuan Yahudi. Masa Nabi duduk sakit tu, sehingga Nabi kata
dia berasa dia buat benda dia tidak buat, dia berasa dia tak buat benda dia sudah buat. Dia jadi sakit lah, sakit sangat. Dia khabar juga, dia berasa pemayed dah. Tanya-tanya dak lagi. Kadang-kadang dia tak semaya lagi, berasa pemayed dah. Kesal daripada sihir tu. Kemudian Nabi turun dua malaikat, sonya duduk di kaki Nabi, so duduk di kepala Nabi. Dua malaikat ni buah. Dia Nabi dengar. Malaikat yang duduk di kepala tanya, kena gapo ni orang ni? Ada malaikat di kaki jawab, dia kena sihir oleh seorang perempuan Yahudi. Lagu mana cara dia sihir tu? Ada malaikat ni duk badi soal jawab. Kemudian dia pun royaklah, diambil rambut Nabi, kemudian disihir menggunakan rambut tersebut pada satu simpulan, dia diletak ke bawah telaga, dilapik dengan batu. Bawa letak dalam telaga, lapik pula dengan batu. Kemudian Nabi pun suruh sahabat pergi ambil. Pergi ambil barang tu, dia musnah ke barang tu. Masa itulah turunnya Al-Mu'awwidzatain. Dua surah pelindung. Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ia berjumlah semua sekali 11 ayat. Dengan Nabi baca sebelah ayat tu, terputus sebelah simpulan sihir yang dibuat oleh perempuan Yahudi ni tadi. Tapi walaupun sudah buat sihir tu, kesal daripada sihir tu, Nabi masih sakit. Dan itulah antara sebab ya Nabi wafat. Antara sebab Nabi sakit itu ialah kesal daripada sihir. Selagi Nabi sakit ni kerana makan daging ia dibubuh racun. Ada hadis selepas daripada perang, ada perempuan mari tidak daging ke sahabat. Nabi pun makanlah, sahabat pun makan. Ketika daging itu duduk dalam mulut, daging itu kecek. Royak ke Nabi kata dia sudah dibubuh racun. Dia buat mari tu pohon kambing. Sebab dia tahu Nabi minat makan pohon kambing. Jadi Nabi makan tak ada telan, Nabi pun kehek semula bila daging tu kecek. Sahabat seorang lagi dia telan, tak ada Nabi royak, mati dia. Mati ketika tu juga. Kuat kesal racun tu. Nabi dia sikit lah, dia masuk sikit racun. Menyebabkan Nabi sakit, kesal daripada racun tu menyebabkan Nabi sakit yang membawa kepada kewafatan Nabi. Satunya sebab sihir, satu lagi sebab racun tu. Gapo hikmah Allah Ta'ala buat lagu tu? Para ulama berpendapat hikmah dia ialah supaya Nabi mati tu dalam keadaan mendapat ganjaran syahid. Kalau mati gitu makna tak ada lah ganjaran syahid. Lah ni Nabi mati kerana perbuatan musuh. Walaupun tidak mati di medan perang, tapi makna kata kesal daripada perbuatan musuh dia. Tahu tak? Jadi Nabi wafat tu dalam keadaan ada ganjaran syahid lah. Tu tujuan ataupun hikmah dia. Kata Sayyidina Fadl, dia masuk jumpa dengan Nabi ketika Nabi tengah sakit. Wa ala ra'sihi isabatun safra. Dan pada kepala Rasulullah ada kain berwarna kuning. Kain berwarna kuning yang diikat pada kepala Nabi. Moga Nabi masa dia sakit, kepala dia pening. Kerat pening kepala. Nabi ambil kain ikat kemah di kepala. Nak kurang ke rasa sakit tu. Nabi ikat di kepala dia. Fasallamtu alaih, maka aku memberi salam kepada Rasulullah. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Fadl, wahai Fadl. Sayyidina Fadlu ni, Fadlu bin Abbas, ialah salah seorang yang memandikan jenazah Rasulullah. Yang memandikan jenazah Nabi ada 5 orang semua sekali. Sayyidina Fadlu, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Fadlu, Sayyidina Usamah, Sayyidina Syukran. 5 orang yang memandikan jenazah Rasulullah. Tu pun selepas mesyuarat. Apa-apa sahabat bermesyuarat panjang lebar. Siapa yang layak untuk memandikan jenazah Rasulullah. Jadi tu bik keputusan 5 orang ni lah. Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Fadlu, Sayyidina Usamah, Sayyidina Syukran. Di Fadlu ni lah hak mari ziarah Nabi ketika Nabi sakit ni. Anak kepada Sayyidina Abbas. Selepas Nabi wafat,
ia mengimam ke solat jenazah Nabi, tak ada. Nah, berkenaan semaya jenazah Nabi ni ada dua pandangan di kalangan para ulama. Nah, satu pendapat mengatakan Sayyidina Abu Bakar menjadi imam semaya jenazah Rasulullah. Tapi pendapat ni tidak kuat. Pendapat yang lebih kuat dan lebih masyhur, jenazah Rasulullah disemayakan secara sendiri-sendiri oleh para sahabat, tidak secara berjemaah. Kerana masing-masing sahabat menolak untuk jadi imam. Semua tak si. Sayyidina Abu Bakar berasa tak layak. Dan bila disuruh sahabat bermusyawarah, apa dia nak jadi tu imam mayat-mayat ni. Jadi demo ni syahadat Sayyidina Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar dia tolak. Dia kata biasanya semaya Nabi duduk depan. Biasanya semaya Nabi lah hok jadi imam semuanya. Lepas tu okeylah. Lah ni aku pula nak jadi imam. Dia tak layak, dia berasa tak layak. Nabi sekali kan duk jadi tu imam. Tak okey kita pula nak jadi tu imam. Dia tolak. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar tolak, hok lain-lain pun tak lawan belakang dah. Maka dibuat keputusan semaya jenazah Rasulullah tu secara sendiri-sendiri. Pak sahabat masuk dalam bilik, maya sore-sore. Lepas tu tubi masuk kumpulan lain pula. Tidak dibuat secara berjemaah. Tu pendapat yang lebih masyhur. Qultu, maka aku berkata, labbaika, aku menyahut seruan engkau wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, ushdud bihadhil isabati ra'si. Tolong ketakkan ikatan pada kepala aku ni. Nabi sakit sangat, kepala dia tu ikat kain, dan Nabi minta Sayyidina Fadlu tolong ketakkan ikatan pada kepala dia. Qala fa fa'altu. Kata Sayyidina Fadlu, maka aku pun buatlah. Thumma qa'ada. Kemudian Nabi pun duduk. Fa wada'a kaffahu 'ala mankibi. Nabi meletakkan tangannya ke atas bahuku. Di atas belakang ni, atas bahu. Thumma qama, kemudian Nabi bangun. Fadakhalal masjid. Kemudian Nabi pun masuk ke dalam masjid. Wa fil hadithi qissatun tawilah. Daripada hadis ni ada kisah yang lebih panjang. Nanti kita akan jumpa alik lepas. Lepas tu Nabi pergi semaya. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar jadi tu imam masa tu. Sayyidina Abu Bakar bunyi pintu Nabi tu buka tu. Pintu Nabi ni dibuat daripada kulit binatang. Bukan pintu keras, pintu kayu dak lah. Jadi ketika Nabi selok tu dia dengar, dia pundur. Daripada jadi tu imam. Tengah jadi tu imam dah ni. Dia pundur bon Nabi tubik. Nabi perintah teruskan semaya. Teruskan jadi tu imam. Panjang lagi lah kisah dia tu. Babu maja'a fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ia datang ia pada menceritakan sifat makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun cara makan Rasulullah. Haddatsana Muhammad bin Bashar akhbarana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an ibni Ka'b bin Malik an abihi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Adalah Rasulullah menjilat jarinya 3 kali. Ni cara Rasulullah makan. Selepas daripada makan, Nabi jilat jari dia 3 kali. Jilat bekas makan ni. 3 kali jilat. Hadis ni bila kata asabi'ahu thalathan, mana setiap jari jilat 3 kali. Dah. Makan ni sunatnya dengan 3 jari. Bagi makan ni hak sesuai kita makan 3 jari. Kalau nasi tak sesuai lah. Bila nak habis. Ni main 3 jari ya berat. Tak sesuai. Kalau roti okeylah. Buah-buah boleh lah 3 jari. Dah. Jadi jilat 3 jari. Nabi jilat bermula jari tengah, kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jari. Jilat ni ujung. Jilat ujung. Jangan bubuh dalam mulut. Gitu. Perangai uduh panggil gitu. Jilat ujung dah. Jilat ujung. Dah. Macam mana setiap jari asabi'u thalathan. Jari telunjuk 3 kali, jari tengah 3 kali, jari telunjuk 3 kali, jari ibu jari 3 kali. Tu kalau kita makan dengan 3 jari. Kalau kita makan dengan 5 jari, seumpama kita makan nasi, dah, maka jilat 5-5.
Cuma utama ke hak 3 dulu. Pasal 3 ni hak asal. Nah, jilat 3 dulu, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, lepas tu barulah hak 2 lagi. Jari manis, anak jari. Dah, itu cara dia. Haddatsana Al-Hasan bin Ali, akhbarana Affan, akhbarana Hammad an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman laiqa asabi'ahu thalath. Riwayat ni pula apabila Nabi selesai makan menjilat jarinya yang 3. Makna kata jarinya yang 3. Dia tak royak lah jari ni berapa kali jilat, ni berapa kali jilat, tak royak. Cuma jarinya yang 3 tu dia jilat. Hadis tadi dia royak thalathan, 3 kali jilat bagi setiap jari. Nah. Jadi makna jadi berlaku. Sama ada kita jilat 3 kali bagi setiap jari ataupun kita jilat sekali pun jadi hasil berlaku fadilat beramal dengan sunnah Nabi. Nah, banyak dah kajian pasal kelebihan jilat jari ni. Nah, banyak dah. Dia jari kita ni ada enzim dia. Hamba pun tak pandai nak terang lah. Tu nak tanya cikgu sains lah. Nah, mulut kita gapo dia ada enzim dia, okey. Enzim pencerna. Jari kita ni pun ada enzim dia. Nah. Haddatsana Al-Husain bin Ali, akhbarana Ya'qub bin Ishaq, akhbarana Syu'bah an Sufyan Ats-Tsauri an Ali bin Al-Aqmar an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an. Hadis yang lebih kurang tadi juga. Adapun aku tidaklah aku makan dalam keadaan menyandar. Bersandar dimaksudkan itu bersandarnya raja-raja Mesir. Dah, bukan nyandar bukan nyandar di dinding, bukan. Hak mari lewat tu mungkin tak ada tunjuk. Tak ada tengok tadi. Cara bersandar yang Nabi lari ni ialah bersandar raja-raja Mesir lah. Yang buat contoh. Tanya lengan kiri dia buat tukak. Dia kaki kanan dia akak. Dia duduk gini. Boleh-boleh makan tok makan nasi ni. Tu. Hak tu Nabi lari. Pasal agah. Orang buat kerja gitu agah lah. Cara makan dia sombong. Haddatsana Harun bin Ishaq, haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an Abil Ka'bi bin Malik an abihi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi thalath wa yal'aquhunna. Nabi makan dengan menggunakan 3 jari dan Nabi menjilat jarinya selepas makan. Haddatsana Ahmad bin Mani' akhbarana Al-Fadl bin Dukain akhbarana Mus'ab bin Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin. Diberi kepada Nabi buah tamar, faraaituhu ya'kul. Aku melihat Nabi makan buah tamar tu wa huwa muqa'in. Dalam keadaan Nabi bersandar. Tu bukan ittikak seperti tadi. Muka ini nyandati minal ju' daripada terlalu lapar. Nabi orang wiwah tamar tu kerana terlalu lapar, Nabi makan dalam keadaan duduk nyandar. Dah lapar sangat. Jadi Nabi makan tu dengan 3 jari lah. Bagi makannya ya sesuai kita makan dengan 3 jari. Makan dengan 1 jari ni makannya pokok sete. Sete dia makan dengan 1 jari, dengan cara dia cocok. Jari sete berapa tak tahulah, kita pun tak aja tengok. Cuma kak disebut dalam riwayat-riwayat sete ni makan dengan 1 jari. Sama ada memang sete tu jenis ada jari ataupun jari dia banyak, cuma dia tu pasti makan dengan 1 jari. Dia cocok makan. Cocok makan. Tu cara sete gitu. Kalau makan dengan 2 jari makruh kerana makannya orang-orang sombong. 2 jari lah. Makan. Tu. Makan orang-orang sombong. Makruh. Makan dengan 3 jari adalah sunnahnya para Nabi. Bapak Nabi ni semua makan dengan 3 jari. Makan dengan 5 jari adalah sifat orang-orang yang gelojuh. Bagi makan ni tak sesuai lah. Benda boleh makan dengan 3 jari, dengan 3 jari lah. Tapi kalau kita guna 5 jari juga, tu sifat orang yang gelojuh. 5 jari. Gitu makan. Makan nasi gitu. Cebok. Memang sodek dah tangan dia. Tak sesuai lah.
Ada pun nasi tu memang kena 5 jari dah tu. Tidak tak habis. Baik. Babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ia datang ia pada menceritakan sifat roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Muhammad bin Bashar qala akhbarana Muhammad bin Ja'far akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman anil Aswad bin Yazid an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Aisyah, annaha qalat, bahawasanya berkata ia, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzish sya'ir yaumaini mutatabi'aini. Tidak kenyang oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada roti gandum 2 hari berturut-turut. Tidak pernah Nabi dan keluarga Nabi kenyang makan roti 2 hari berturut-turut. Biasanya keadaan Nabi ni sehari kenyang, sehari lapar. Sehari kenyang, sehari lapar. Dia memang ada hadis pun. Nabi sebut, aku suka sehari kenyang dan sehari lapar. Aku suka lagu tu. Sehari kenyang, sehari lapar. Tak si kenyang nak hari. Kita gitu. 3 kali kenyang sehari. Ni gitu. Pagi nasi lemak. Petang roti sana 3 butir. Malam pula 3 kali kenyang sehari. Nabi sekali sehari kenyang, sekali esok lapar. Lepas tu kenyang pula. Makanan ni kan ada 3. Makanan ni ada makanan taghazian, makanan yang bersifat mengenyangkan. Nasi. Tu benda-benda kenyang. Ada makanan bersifat tafakkuhan, sekadar untuk menguatkan tubuh. Pencuci mulut kita panggil. Buah-buah, roti 2-3 keping. Menggepak kita ni makanan asasnya nasi lah. Roti tu dianggap tak mengenyangkan lah. Ataupun gapo? Benda-benda kenyang lah, lauk-lauk ke. Sekadar makan ayam seketu. Tu makanan tafakkuhan. Ada makanan yang berbentuk tadawian, kita makan untuk buat ubat. Akar kayu misalnya, tu tadawian. Jadi maksud Nabi sehari kenyang, sehari lapar ni ialah sekali Nabi makan makanan yang mengenyangkan. Roti lah kalau orang Arab kat gandum lah. Manakala hari esok Nabi makan juga, tapi bukan makanan yang mengenyangkan. Makan kenyang-kenyang. Makan buah-buah, makan buah kurma gitu jelah. Esok pula roti pula. Kalau kita nak amal kat mana hari ni nasi. Esok tak usah makan nasi. Makan kenyang-kenyang buah ke, buah lima, apple. Lusa pula nasi. Tu cara dia. Dia dalam beberapa kitab memang disuruh kita sebagai ketua keluarga mendidik keluarga anak-anak kita untuk berlapar. Kena ajar anak-anak kita tu biar rasa lapar. Jangan duk kenyang semua. Nanti dia tak rasa susah. Dia duk kenyang semua ke? Nampak? Dan Nabi doa lah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidup ke aku dalam keadaan miskin, mati ke aku dalam keadaan miskin, dan bangkit ke aku pada hari kiamat dalam bersama golongan orang-orang miskin. Nabi doa. Kalau kira dia tu nak pilih dunia ni, tak pilih lah Nabi ni. Malaikat mari tahu kalau semua gunung di Mekah ni jadi mah, dia hak mung belaka. Semua gunung-gunung ni tukar jadi mah belaka, jadi hak mung belaka. Nak ke tak? Nabi tolak. Nabi tolak. Biarlah. Dan Nabi pun doa tu. Hidup ke aku dalam keadaan miskin, mati ke aku dalam keadaan miskin, dan bangkit ke aku bersama orang-orang miskin. Di kelebihan orang miskin ni, dia akan dibangkitkan bersama dengan golongan para nabi. Dan Nabi doa nak bangkit bersama orang-orang miskin. Nampak? Walaupun masing-masing ada kelebihan lah. Orang miskin ada kelebihan cara dia, orang kaya ada kelebihan cara dia. Tu dia. Tapi orang kaya supaya sesak ada juga. Orang kaya dekat seria. Supaya sesak dah. Ada juga.
Jadi kalau bukan di miskin, di kaya tu. Cuma orang miskin ni dia lebih mudah nak menjaga hati berbanding orang kaya. Tu yalah. Dari segi kelebihan, mungkin dalam setengah-setengah keadaan orang kaya lebih daripada orang miskin. Dia boleh sedekah lebih dia. Dari segi ibadat pun mana tak sakit kepala mana dia pitih belana. Sabar kau nak pergi pondok, nak pergi ngaji, tak payah mikir pitih belana. Orang miskin nak pergi ngaji ni nengung dulu. Tebing ngaji, kerja buat dak, tak ada pitih kita. Dia nengung sikit. Kurang situ dia. Tapi dari segi beberapa segi yang lain, lebih orang miskin. Dia nak jaga hati mudah orang miskin. Tak tak? Pasal dia sesok kan, nak agak-agak pun sesok. Orang kaya ni payah sikit nak jaga hati. Nampak? Orang miskin ni, orang kata uduh dia pun tak serah hati mana. Dia sesok lama tu. Orang kaya ni tebing kata uduh serah hati. Terkurang situ pula. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi Nabi dia lebih memilih untuk hidup dalam keadaan miskin. Siapa Sayyidina Aisyah kata, hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi wafat. Siapa Nabi wafat, gitulah keadaan Nabi. Sehari kenyang, sehari lapar. Sehari kenyang, sehari lapar. Tak. Kalau kita belajar bab fiqh, kita tasawuf, nak dapat kelebihan lapar ni, mesti kita kena makan sekali sehari. Baru kita dapat kelebihan lapar. Orang lapar ni ada pahala. Duduk dalam keadaan lapar ni ada pahala. Dia satu bentuk ibadat. Tapi nak dapat pahala lapar ni, dia kena makan kenyang sekali sehari lah. Kalau pun kita 2 kali sehari, 3 kali sehari kenyang ni, dia tak dapat pahala lapar. Betul tak? Wallahu a'lam. Thumma qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallah.